Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, hari ini kita ada subjek pendidikan Islam tingkatan 1. Okay, untuk hari ini cikgu akan masuk tajuk yang baru iaitu unit 16 Seruan Dakwah Rasulullah SAW muka surat 87. Okay. Sebelum ni kita masuk bahagian bab najis dan cara menyucikannya. Okey kan, cikgu review balik, cikgu ulang balik sedikit je. Kita tengok bahagian najis, ada 3 jenis najis, iaitu najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalazah. Najis mukhaffafah ni adalah najis ringan. Najis ringan yang bererti najis air kencing bayi lelaki yang berumur kurang pada 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Itu maksudnya najis mukhaffafah. Maksud mutawassithah najis sederhana, itu najis yang selain pada najis anjing dan babi dan juga yang air kencing kan bayi lelaki yang umur 2 tahun tadi itulah, itu ada semua tu adalah najis mutawassithah. Maksud najis mughalazah yang berkaitan dengan anjing dan babi serta keturunannya. Kalau contoh ada campuran ke, dikira sebagai najis mughalazah jugalah. Okey, itu bab najis. Okey, hari ini kita akan masuk bahagian sirah, iaitu seruan dakwah Rasulullah SAW. Okey, sirah ni maksudnya sejarah tentang tokoh-tokoh ilmuwan Islam ataupun tokoh-tokoh Islam lah yang terkenal. Okey, untuk tingkatan 1 ni lebih fokus pada Rasulullah sendiri, kehidupan Rasulullah sendiri. Okey. Kita tengok muka surat 87. Kamu tengok, perhatikan dan fikirkan berdasarkan 2 gambar ni. Okey, di dalam 2 gambar ni ada dikatakan dakwah secara rahsia, lepas tu dakwah secara terang-terangan. Okey, cikgu akan ceritakan. Okey. Pada awal awal perkembangan dakwah Islam, Nabi dia berdakwah secara rahsia. Dia masih lagi secara rahsia, maksudnya dakwah tu secara hanya pada golongan tertentu saja, tak menyeluruh. Sebabnya pada awal kemunculan agama Islam, Islam ni agak sukar diterima oleh bangsa Quraisy. Sebabnya Islam ni dia mengajak untuk sembah pada Tuhan yang satu saja, iaitu Allah SWT. Sedangkan masyarakat Quraisy pada waktu tersebut, mereka ini mengamalkan sembah berhala, patung-patung berhala. Tapi bila mana datangnya Islam, Islam dia tidak mengiktiraf patung berhala itu sebagai Tuhan. Jadi bila mana Islam datang, memang ajaran Islam ni agak susah nak diterima oleh masyarakat Arab Quraisy, sebabnya berbeza dengan apa yang mereka dah buat sebelum ni kan. Jadi sebab itu pada awal perkembangan dakwah Islam disebarkan secara rahsia. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu pasal penyebaran Islam ni. Okey, penyebaran Islam pada ketika dijalankan secara rahsia dilakukan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Tempat dakwah Islam ni jalankanlah. Setiap kali Nabi berdakwah, Nabi akan buat di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey, kemudian Allah telah turunkan satu perintah, satu ayat mengatakan bahawa Islam perlu disebarkan secara terang-terangan. Bila mana dakwah Islam ni disebarkan secara terang-terangan, Rasulullah menyebarnya di khalayak ramai. Rasulullah menyebar di khalayak ramai. Tengok ni, Rasulullah SAW menyeru kaum musyrikin di atas Bukit Safa. Macam-macam lah. Tak kisahlah tempat, di Bukit Safa, ada yang kata di kawasan awam dan sebagainya. Itu cara terang-terangan. Okey. Dia ada kelebihan dan ada kekurangan lah setiap cara dakwah Rasulullah ni. Ada yang macam secara rahsia pun ada kelebihan, ada kekurangan.
Dan cara terang-terangan pun ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Okey. Tengok muka surat yang seterusnya, muka surat 88. 88 ni dia bersama dengan 89. 89. Dia ada turutan. Ni adalah forum perdana bersempena Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ni maksudnya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Okey, cuba tengok ya. Okay, bagaimanakah cara Rasulullah SAW menjalankan tugas dakwahnya selepas baginda dilatih menjadi Rasul? Dipersilakan panel yang pertama untuk mengulasnya. Okey, panel pertama kata, Rasulullah SAW menjalankan tugas dakwahnya secara rahsia. Baginda menyampaikan seruan Islam kepada kaum keluarga dan para sahabat yang terdekat. Ya, bila mana Islam baru diperkenalkan. Rasulullah nak perkenalkan Islam tu macam mana apa semua. Rasulullah dakwah dekat kaum kerabat dia dulu, macam isteri dia, anak-anak dia kan. Kemudian bila ada kerabat dia dah tahu, baru dia cerita pada sahabat-sahabat dia. Macam yang paling awal sekali sahabat yang memeluk Islam adalah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Abu Bakar. Dia beliau memeluk Islam, kiranya sahabat pertama yang memeluk Islam. Okey, kemudian hal ini demikian kerana seruan baginda bertentangan dengan tradisi menyembah berhala yang masih kuat diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah pada ketika itu. Macam saya cakap tadi lah, kenapa pada awalnya Islam disebarkan secara rahsia, tidak secara terus, secara terangan. Sebab pertama sekali kerana fahaman Islam sangat berbeza dengan fahaman masyarakat Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah dia sembah berhala, dia sembah patung. Okey, bila mana amalan tersebut dah dilakukan berpuluh-puluh lamanya. Bila mana Nabi Muhammad ni dia membawa Islam, dia kata tinggalkan patung, masyarakat Arab Jahiliyah dia tak boleh terima, tak semua boleh terima. Okey, itu adalah untuk soalan nombor 1 ni. Okey, untuk soalan nombor 5, tengok dari kotak nombor 5 ni. Di manakah tempat Rasulullah menjalankan seruan dakwah secara rahsia? Mohon panel kedua menjelaskan persoalan ini. Okey, untuk soalan 5 kamu tengok kotak yang ke-6 ni. Okey, kata rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam dijadikan sebagai tempat untuk Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam. Okey, dakwah syar'i ini dijalankan selama 3 tahun. Lebih kurang 40 orang yang menerima seruan Rasulullah SAW pada tempoh tersebut. Okey, pada awal dakwah Rasulullah hanya 40 orang je yang terima Islam. Sebabnya kebanyakan yang terima Islam pada ketika ini adalah dari kalangan hamba-hamba, orang fakir miskin dan orang yang miskin lah. Yang hidupnya ditindas dan sebagainya. Sebab tu tak ramai yang peluk Islam pada awal pembabitan pada awal dakwah Islam disebarkan. Okey, kemudian tengok soalan nombor 7. Nombor 8 dia kata, individu yang tak awal menerima seruan ini ialah Khadijah binti Khalid, isteri Rasulullah SAW, Zaid bin Haritha, anak angkat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Talib, sepupu Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, teman rapat Rasulullah SAW. Macam kata, Khadijah merupakan wanita pertama yang memeluk Islam, isteri Nabi sendirilah. Zaid bin Haritha, anak angkat Rasulullah SAW. So, Ali bin Abi Talib ni sepupu Rasulullah SAW. Ketika beliau memeluk Islam, beliau berumur lebih kurang dalam 10 tahun. 10 tahun memeluk Islam. Bukan 10 tahun memeluk Islam, 10 tahun ketika memeluk Islam. Okay, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, teman rapat Rasulullah SAW. Okey. Kemudian kamu tengok muka soalan kotak nombor 9 ni kan, dialog nombor 9 ni. Selepas itu apa yang berlaku? Dijemput panel ketiga pula menghuraikan permasalahan ini. Okey. Panel ketiga jawab, dia kata turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang
Okey, untuk soalan yang kotak nombor 9 ni, selepas itu apa yang berlaku? Dijemput panel ketiga pula menghuraikan permasalahan ini. Okey, panel ketiga dia kata, turunlah ayat Allah SWT yang meminta Rasulullah SAW menjalankan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan secara terbuka. Baginda Rasul telah mengumpulkan Bani Hashim untuk melaksanakan tanggungjawab ini. Perhimpunan di kaki Bukit Safa juga diadakan untuk mengajak masyarakat Arab Jahiliah menerima ajaran Islam. Bapa saudara Rasulullah SAW itu Abu Lahab telah menentang dan mengejek Rasulullah SAW, telah menghasut masyarakat Arab supaya tidak menerima seruan baginda. Walau bagaimanapun Rasulullah SAW telah meneruskan perjuangan untuk menegakkan syiar Islam. Okey. Lepas 3 tahun Rasulullah berdakwah secara rahsia, Rasulullah terima satu ayat mengatakan bahawa perlunya dakwah secara terang-terangan. Okay, bila mana startnya Rasulullah ni dia berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah ni dia menerima tentangan lah pada masyarakat Arab Jahiliah. Sebab kenapa Allah turunkan ayat tersebut adalah kerana untuk menyebarkan agama Islam lebih luas. Memang Allah dah tahu akan ada tentangan, tapi sebabnya nak Islam tu berkembang dengan lebih luas, jadi Rasulullah dia ikutlah apa yang Allah katakan. Okey, antara orang yang paling menentang ajaran agama Islam pada ketika tersebut adalah Abu Lahab. Abu Lahab ni sebenarnya bapa saudara Rasulullah sendiri, tapi dia tidak menyukai Rasulullah dan dia menghasut orang Arab Jahiliah pada ketika tersebut untuk membenci Rasulullah serta menentang ajaran Islam sampai memulaukan orang-orang Islam dan sebagainya lah. Itu antara tentangan yang Rasulullah terima bila mana Rasulullah dia menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Tapi Rasulullah ni dia tidak patah semangat, dia teruskan berjuang untuk agama Islam pada jalan Allah. Okey. Perbezaan dakwah secara rahsia dan secara terang-terangan. Okey, dari segi aspek perbezaan dakwah secara rahsia dan terang-terangan, kita boleh tengok cara berdakwah. Okey, bila mana secara rahsia dijalankan secara tertutup dan tersembunyi. Okey, kalau terang-terangan dijalankan secara terbuka di khalayak ramai. Sasaran disampaikan untuk yang rahsia ni disampaikan hanya kepada keluarga dan sahabat yang terdekat sahaja. Kemudian terang-terangan ni disampaikan kepada seluruh masyarakat Arab Jahiliah lah. Okey, tempat seruan dakwah kalau secara rahsia di rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Kemudian kalau terang-terangan mengumpulkan kaum Quraisy di kaki Bukit Safa. Tujuan secara rahsia untuk melaksanakan tanggungjawab menyebarkan Islam. Kemudian secara terang-terangan meneruskan tanggungjawab dakwah yang diperintahkan Allah SWT. Okay, kesimpulannya dikatakan kebijaksanaan Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwah telah melahirkan masyarakat Arab Jahiliah masyarakat Arab yang mentauhidkan Allah SWT dan mengamalkan ajaran Islam. Okay, walaupun Nabi menerima tentangan, tapi Nabi juga menerima banyaklah pengganut yang barulah, pengganut yang agama Islam. Bila mana mereka tengok akhlak Nabi, kepribadian Nabi, Islam tu sangat indah, Islam tu sangat menyeluruh, maka walaupun Islam tu baru, tapi mereka boleh terima. Sebabnya mereka nampak Islam ini adil. Islam ini adil. Kalau sebelum adanya Islam, mereka menyembah berhala. Bila menyembah berhala, orang yang kaya sering menindas orang yang miskin. Lepas tu berlaku ketidakadilan dalam kehidupan mereka. Tapi bila adanya Islam, Allah kata orang Islam ni sama saja. Manusia ni hanya sama aja, tak ada beza pun kan. Jadi di situ dapat menarik orang yang bukan Islam menghayati Islam, masuk memeluk Islam lah. Okey. Dan Nabi Muhammad ni dia tidak paksa orang untuk memeluk Islam. Peluk Islam kena dengan kerelaan hati. Kena kerelaan hati. Dia tak paksa, dia tak ugut, dia tak buat apa. Dia hanya sampaikan seruan, sampaikan dakwah
Tapi kena bijaklah cara nak menyampaikan dakwah. Sebab itu ramai yang tertarik dengan ajaran Rasulullah dan memeluk agama Islam. Okey, untuk hari ni cikgu nak kamu buat nota. Okey. Tengok muka surat awal tadi, muka surat 87. Okey, kamu salin tajuk. Gambar ni tak payah lukis, tak payah buat. Okey, kemudian lepas salin tajuk kamu tengok. Okey, yang dialog ni cikgu akan terang macam mana kamu nak buat. Kamu jangan buat dialog macam ni. Kalau kamu buat dialog macam ni memang agak macam susah lah nak faham. Jadi macam mana kamu nak buat? Okey, untuk soalan yang pertama ni, kotak dialog yang pertama ni berbentuk soalan kan? Okey, jawapan dia adalah pada dialog kedua, ketiga dan keempat yang berwarna oranye ni. Yang berwarna oranye ni. Okay, kamu tulis soalan pertama yang ni. Lepas tu jawapan dia ikut dialog ni. 2, 3, 4. 2, 3 dan 4. Okey, untuk soalan yang ke dialog kelima. Okey, kemudian kamu tulis soalan dialog kelima. Tak payah buat kotak macam ni. Tak payah buat kotak dialog ni, tak payah pening. Tulis soalan saja. Kemudian jawapan dia tulis yang ayat penerangan dalam kotak dialog nombor 6, 7 dan juga 8. Itu untuk soalan yang kelima. Lepas tu soalan petak kelima. Kemudian yang petak ke-9 ni, dialog yang ke-9 ni. Okey, ni soalan dia. Lepas soalan tu kamu tulis jawapan dia. Yang start pada petak 10 ni sampai 14. Jadi jangan salin macam yang dalam buku teks ni. Sebabnya nanti kamu agak keliru macam mana nak jawab. Kan, sebabnya nanti nak kena jawab soalan. Jadi kamu buat soalan pertama, ini jawapan dia. Jawapan nombor 1, jawapan nombor 2 dan jawapan nombor 3 yang petak warna oranye. Soalan yang kedua, jawapan dia yang petak warna biru. Yang nombor 6, 7, 8. Okey. Soalan yang ketiga, petak yang 9 ni, jawapan dia yang petak berwarna ungu. Itu cara kamu nak jawab lah. Nak tulis nota. Okey, kemudian yang ni kamu salin saja seperti dalam buku teks. Sambil salin, sambil kamu faham lah. Jangan kamu salin saja. Sambil salin, sambil baca, sambil faham. Okey, itu saja untuk hari ni. Salin nota saja. Okey, cikgu harap kamu boleh buat. Kalau ada apa-apa masalah, tak faham, nak lebih pemahaman, bagi tahu cikgu akan terangkan lebih lanjut lah. Okey, sekian saja cikgu sudahi kelas cikgu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.